Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 menghampiri 11.31 minit pagi. Alhamdulillah, kita bersama dalam rancangan tajaan hari ini. Alhamdulillah kita bersama dengan Pusat Zakat Melaka dalam bicara kita qada zakat adalah satu kewajipan, dan bersama saya pagi ini ialah Ustaz Syahril Ashraf Datuk Haji Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Siti? Alhamdulillah sihat. Rasanya kali pertama ni saya dapat tumpuan Ustaz. Ya betul. Alhamdulillah. Dalam rancangan tajaan kita hari ini, kita nak membicarakan berkenaan qada zakat adalah satu kewajipan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskanlah kepada para pendengar kita apa yang dimaksudkan dengan qada zakat ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Siti dan juga Zakat Melaka serta Radio Melaka FM di atas jemputan pada pagi ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan bincangkan berkenaan dengan qada zakat adalah satu kewajipan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan qada zakat? Sebelum tu saya nak terangkan sedikitlah berkenaan dengan hukum meninggalkan zakat ni. Saya rasa semua sedia maklum yang mana hukum meninggalkan zakat adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Kerana zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dan pelaksanaan rukun ini merupakan satu kefarduan yang tidak akan gugur daripada seorang mukmin yang berakal dan baligh. Seandainya zakat diabaikan dengan sengaja atau tidak sengaja, tuntutan kewajipan ini masih belum luput. Belum luput sehinggalah ianya ditunaikan dengan sempurna. Justru itu masih terdapat sebahagian umat Islam yang tidak serius dalam melaksanakan kewajipan berzakat. Kadang-kadang ada yang cuai, ada yang buat lupa pun tu juga. Ada juga. Ada yang tidak sedar, tiada kesedaran ataupun yang jahil. Sebab tu harta-harta yang telah cukup syaratnya mestilah dizakatkan. Sekiranya zakat itu tidak ditunaikan sehinggalah memasuki tempoh haul yang berikutnya, maka pelaksanaannya adalah disebut sebagai qada zakat. Kita baru lepas yang Aidil Fitri sebelum ni, tempoh ni ada kes-kes yang lupa bayar zakat fitrah misalnya. Jadi sebab tu zakat yang tertunggak ini disebut berstatus hutang. Bahkan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diselesaikan. Jadi Ustaz, apa hukumnya bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, sama ada secara sengaja atau tak sengaja, dan tidak mengqadakan zakat mereka ini? Okey, baik. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut dalam banyak ayat, sehingga kan disebut 30 lebih ayat berkenaan zakat. Contohnya wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Justru itu kita melihat bahawa keengganan zakat, keengganan membayar zakat atau melunaskan tunggakan zakat adalah maksiat yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan, yakni menunaikan zakat ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya disediakan bagi mereka azab. Justru itu kalau kita tengok ayat ini, Allah nak beritahu pada kita bahawa mengabaikan kewajipan berzakat ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Yang mana bahkan tidak terampun kecuali dengan menunaikan kefarduannya. Dan diwajibkan bertaubat atas kelewatan menyelesaikannya. Bukan sahaja kena bayar, kena taubat. Minta ampun kepada Allah atas kelalaian, kecuaian kita. Mungkin ramai kan yang mengingatkan bayar zakat ni tak adalah sampai nak bertaubat kan. Rupanya kena bertaubat. Dan bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana cara-cara untuk mengqadakan zakat ini? Okey, baik. Cara untuk mengqadakan zakat ni, dia tak ada satu kaedah khusus yang dinyatakan oleh para fuqaha pada cara melunaskan zakat yang tertunggak, melainkan ianya dilunaskan dengan segera mengikut jenis zakat yang tertunggak tersebut. Sebab itu para ulama berpendapat bahawa zakat adalah kewajipan yang mesti disegerakan. Dia bermaksud sebarang perkara yang berlaku ke atas sesuatu harta setelah mencapai nisab tidak menjejaskan kewajipan tersebut, sama ada harta itu rosak, hilang atau sekalipun. Jika seorang pembayar ataupun muzaki itu jatuh miskin,
sesudah itu ataupun telah meninggal dunia, tetap wajib bayar. Aha. Sebagai contoh, kita bawakan contoh sekiranya seseorang itu tidak mengeluarkan zakat selama 10 tahun. Lama tu, kan? Daripada hartanya yang telah mencukupi nisab, cukup haul dia, maka ianya wajib mengeluarkan zakat untuk tiap-tiap tahun yang telah berlalu itu mengikut kadar zakat, kadar nisab yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa. Kalau kita di Melaka ni melalui zakat Melaka. Sebab tu tanggungjawab qada ni tak akan terhenti. Kan, dianggap hutang. Kan, sekiranya seorang itu meninggal dunia sekalipun, kerana hukum qada ini akan turut dibebankan kepada ahli waris. Mana ahli keluarga kena sedar lah, kena ambil kan? tahulah ya. Sekiranya dia mengetahui bahawa ada keluarga yang meninggal dunia itu tidak membayar zakat, maka sebagai ahli waris wajib membayarkan bagi pihak si mati. Sebagai contoh, sekiranya seorang itu meninggal dunia dan si mati meninggalkan wasiat agar mengeluarkan zakat bagi pihaknya, maka zakat itu mesti dikeluarkan oleh warisnya. Qada zakat yang tidak sempat dibayar pada waktu hayatnya hendaklah diambil daripada harta peninggalannya sejak dari penangguhan si mati itu untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia wasiatkan dah 20 tahun lah kena bayar. Dan diambil daripada harta si mati itu. Itu kalau sekiranya si mati ada meninggalkan harta. Ya, sekiranya betul. tak ada meninggalkan harta, memang tanggungjawab waris jugalah untuk melunaskannya juga. Ya, betul. Dan baik Ustaz, selepas ini kita nak tahulah kan beberapa persoalan yang timbul apabila menyelesaikan zakat yang tertangguh, sama ada ditunaikan sekaligus keseluruhan harta pada haul yang terakhir saja atau bagaimana. 102.3 Radio Melaka FM. Kita kembali lagi dalam program Tajaan bersama dengan Zakat Melaka. Kita bersama dengan Ustaz Syahril Ashraf Datuk Haji Azmi Da'i Zakat Melaka. Dan baik Ustaz, kita nak teruskan lagi ni dengan persoalan berkaitan di mana timbul kan beberapa persoalan apabila menyelesaikan zakat yang tertangguh, iaitu sama ada ditunaikan sekaligus keseluruhan harta pada haul yang terakhir saja atau perlu dilunaskan bagi setiap haul yang tertunggak. Dan begitu juga dengan nisab yang dikenakan, sama ada mengikut nisab bagi haul yang tertangguh atau mengikut nisab semasa. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dan penjelaskan lebih terperinci, silakan. Okey, bagi menjawab persoalan ini, kita kena melihat dulu kadar nisab dan jumlah wajib yang dikeluarkan hendaklah berpandukan pada tahun wajib, iaitu bagi setiap tahun yang tertangguh. Bukan tahun semasa zakat dilunaskan. Sebagai contoh, zakat tertunggak pada tahun 2010 dan nak dilunaskan pada tahun 2017. Maka nisab dan jumlah yang wajib dilunaskan hendaklah mengikut dan merujuk tahun 2010 tu. Bukan tahun 2017. Macam sekarang 2024. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, meninggal 10 tahun dulu, mana rujuk pada nisab 10 tahun dulu. Jadi biasanya bila datang ke Zakat Melaka, pegawai akan buat kira lah penyeraan dan akan disebut pada pemohon lah. Maknanya memang adalah simpan dia punya tu kan, apa tu kadarnya, kadar dan nisab dia. Dan Ustaz, ini yang terakhirnya kan, boleh Ustaz berikan kesimpulan kepada tajuk yang dibincangkan pada pagi ni. Ramai yang nak tahu dan mungkin ada juga pesanan-pesanan Ustaz yang nak dikongsikan bersama dengan rakan pendengar kita. Silakan. Okey, baik. Berdasarkan perbincangan yang kita dah sebutkan sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa qada zakat itu bermaksud menangguhkan pelaksanaan zakat dengan sebab-sebab yang tertentu. Qada dalam konteks ibadah membawa maksud setiap amalan fardu seperti puasa, solat dan zakat yang ditinggalkan wajib diqada, sama ada disebabkan lupa, sengaja meninggalkannya atau orang tu murtad, yang mana kembali semula kepada Islam setelah murtad. Termasuk bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi sebab tu kita sebagai ahli waris dan ataupun masih hidup lagi ni, maka kita ingatkan balik, mungkin kalau kita telah alpa dan lalai sewaktu tahun-tahun sebelum ni, terlupa ataupun sengaja meninggalkan, maka wajib kita bayar semula, bayar qada zakat tersebut. Dan qada zakat tidak terhad kepada zakat fitrah saja, tetapi juga merangkumi zakat harta. Zakat fitrah tahun yang sebelum ni pun ramai yang terlupa, pelajar. Dah habis sembahyang pun nak bayar. Dah jadi sedekah dah tu. Jadi saya jelaskan lagi, qada zakat boleh ditunaikan secara ansuran. Mana kalau kita nampak 10 tahun tinggal pun, jangan rasa banyaknya kena bayar. Kan?
Tapi sebenarnya boleh dibayar secara ansuran. Tapi kena ikut prinsip lah, garis panduan yang ditetapkan oleh zakat Melaka. Dan zakat qada zakat dihitung berdasarkan nisab dan haul tahun di mana zakat tersebut ditunaikan. Dan haruslah mengikut nilai harta dan kadar zakat yang sepatutnya pada waktu tersebut. Macam-macam zakat sekarang ni kan. Zakat pertanian, zakat saham, zakat KWSP, zakat pendapatan, gaji ni. Kita tengok gaji setiap bulan pun kadang ada yang masih tak buat potongan lagi. Jadi bila kita dah sedar ni, maka cepat-cepatlah datang. Kan, takkan nak tunggu dah meninggal dunia kan, baru nak pergi kan. Jadi kita harapkan waktu kita hidup ni kita sedar supaya kita tidak berhutang, kan, apatah berhutangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak ingatkan sikitlah kepada para pendengar, berkaitan dengan sekarang ni kita kena berhati-hati kerana terdapat sindiket penipuan zakat ni. Sindiket penipuan zakat ni yang mengutip ataupun membuat kutipan zakat, kadang-kadang dia datang ke premis, datang ke pejabat, datang ke perniagaan masing-masing. Jadi diharapkan agar merujuk dulu kepada pihak Zakat Melaka, supaya ejen ataupun pegawai yang hadir itu adalah benar-benar diberi tauliah dan merupakan pegawai daripada Zakat Melaka. Jadi sebab itu sebarang pertanyaan dan pembayaran zakat bolehlah melayari laman web www.aizakat.com ataupun terus menghubungi di talian 13880233 di Zakat Melaka atau tinggalkan mesej di talian WhatsApp 011-5858-3885 untuk info lebih lanjut, insya-Allah. Itu dia perkongsian kita berkenaan dengan zakat. Qada zakat adalah satu kewajipan yang perlu kita ingat, dan sebarang pertanyaan ataupun pembayaran zakat bolehlah melayari laman sesawang www.aizakat.com ataupun hubungi talian 13880233 di Zakat Melaka. Itu dia, dan terima kasih Ustaz. Sama-sama. Atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan Melaka FM, berkongsi maklumat kan berkenaan dengan zakat ini, kewajipan yang perlu kita tunaikan oleh umat Islam. Dan insya-Allah ada kelapangan, ada di lain waktu nanti kita akan bersama lagi, insya-Allah. Terima kasih DJ Siti. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.